bentuk U terbalik. bentuk U terbalik kan. Untuk bentuk lengkungan lah. Okey. Kalau macam ni bentuk lengkungan, kita panggil lengkungan dia bentuk masam lah bentuk kita panggil senyum atau masam biasanya bentuk lengkungan yang ini bentuk dia kalau awak nampak ni, ni adalah masam Kalau mulut orang tu dia bentuk masam. Kalau mulut orang bentuk masam atau bentuk senyum. Jadi kat sini ada bentuk kuadratik yang ditunjukkan pada ni lah pulau ni. Kemudian kat sini ada imbasan silam pasal Al-Khwarizmi, awak boleh baca lah tentang dia punya sumbangan dalam matematik Jadi kita terus pergi pada fungsi dan persamaan kuadratik. Apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Ni kita nak tengok dah. Ni lagi satu gambar gerakan sebiji bola yang ditindak oleh seorang pemain dalam gambar rajah. Gerakan dikenali sebagai bentuk parabola. Okey. Jadi kalau parabola ni sebenarnya dia ada bentuk untuk persamaan kuadratik yang kita nak belajar lah. Jadi apa-apa bentuk parabola, sama ada bentuk dia senyum atau masam, maka dia adalah berkaitan dengan ungkapan kuadratik. Okey, boleh? Kita terus go through je lah rangsangan minda 1. Okey, kita lihat apa yang ada pada rangsangan minda 1 ni. Mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, berdasarkan jadual dalam langkah 3, masukkan semua ungkapan satu demi satu dalam perisian geometrik dynamic seperti di bawah. Okey, kalau ikutkan kat sini kita gunakan apa? GeoGebra. Tapi saya tak gunakan GeoGebra. Saya gunakan perisian lain lah. Nama perisiannya ialah Desmos. Tapi masih boleh lagi lah. Okey. Kalau misalan kat sini saya tengok persamaan yang dimasukkan ialah X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Jadi saya ambil yang macam dia punya apa persamaan, kita tengok apa jadi X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Okey. Saya cuba nampak kecilkan sikit kecilkan sikit. Saya cuba nampakkan lah. Kalau awak tengok bentuk graf tu, bentuk dia awak boleh lukis sebagai apa dekat bentuk dia. Maknanya kawas pada apa? Pada awak punya ruang tu, bentuknya adalah bentuk senyum. Okey, kalau kita lihat koordinat paling rendah ni, berapa koordinat paling rendah yang awak boleh baca? Cuba awak beritahu saya. Yang awak nampak. Nampak ke tak nampak? -3. -3. -3. Dia punya koordinat -3 ke? Koordinat yang paling rendah kat sini. Apa tu? -3. -2, -3. Dia punya koordinat ialah -2, -3. Okey. Ini ialah graf yang pertama lah. Okey, kalau kita lihat pula, kita masukkan pula yang kedua. Yang dibagi X kuasa 2 tolak 1. Okey, macam mana graf dia kalau awak lihat kat sini? Bentuk senyum Masih bentuk senyum. Okey, kemudian apakah titik yang minimum dia ni? Sifar -1. Okey, sifar -1. Okey, semua boleh dapat jadi awak boleh, kalau misalnya awak ada awak ada aplikasi Desmos ke apa ke, awak boleh gunakan dia dalam handphone tu. Awak boleh scan guna handphone lah bila-bila dan awak masukkan. Okey, kalau kita lihat satu lagi, kita lihat lah bentuk-bentuk seterusnya lah -2 X kuasa 2 tolak 2X. Okey, kemudian tambah 5. Okey, maka grafnya apa bentuk dia kat sini? Bentuk masam. Bentuk masam. Apa koordinat dia dekat atas ni? Dekat betul-betul atas point ni. Apa koordinat dia ni? Negatif 0.5. Ya, negatif 0.5
Kalau misal nak jelas ni negatif 0.5, 5.5. Yang ni senanglah sebab awak masukkan nilai, dah boleh terus dapat nilai dia. Okey, boleh jadi awak boleh nampak kat sini. Kalau awak lihat ungkapan ni, bentuk dia adalah kalau kita lihat bahagian perbincangan kat bawah kita lihat bahagian perbincangan kat bawah ni, apa dia kata? Okey. Perbincangan dia kata graf suatu ungkapan kuadratik ialah bentuk senyum atau bentuk masam dan mempunyai satu titik paling tinggi atau titik paling rendah. Okey, jadi ungkapan merupakan ungkapan kuadratik lah. Okey, ada tak yang bukan ungkapan kuadratik kat sini kalau awak perhatikan? Okey, kita cuba yang ni. Okey, kita lihat kita cuba juga untuk nilai seterusnya. Kita cuba satu-satu lah Yang seterusnya ialah 5x tambah 4. 5x tambah 4. Okey, graf apa yang kita dapat? Nampak tak graf? Graf garis. Garis lurus. Jadi ni persamaan kuadratik ke yang D ni? Tak. Tak. Okey, bukan. Next. Kita tengok yang seterusnya 3. Buatlah satu-satu Kasih awak puas hati tengok. Supaya nanti anda tahulah apa bentuk dia. Tolak 2. Okey. Bentuk kuadratik tak? Ya. Dia ada titik minimum kat bawah ni lah. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya. Negatif 2. Negatif 2. X kuasa 2 tambah 4x. Okey, tambah 4x. Okey, kita perhatikan. Okey, apa jadi pada grafnya? Masam. Masam. Okey, kalau misalnya awak lihat lagi satu last kita tengok last. Ini ialah X kuasa 3. Okey, tambah 1. Okey, adakah ini bentuk persamaan kuadratik? Tak. Okey, jadi apa kesimpulan yang awak boleh katakan? Ungkapan kuadratik ni macam mana bentuk dia? Mesti macam mana dia punya ungkapan? Persamaan dia kuasa 2. Mesti persamaan tinggi dia kuasa 2. Okey. Jadi hasil daripada rangsangan mindah 1, kita lihat muka surat 3 atas sekali itu. Okey. Dia punya kesimpulan hasil rangsangan mindah 1 didapati bahawa ungkapan kuadratik dalam satu pembuli ubah ialah ungkapan kuasa tertinggi pembuli ubahnya ialah 2. Okey, boleh? Okey, tak apalah. Secara generalisasi, okey, bentuk satu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A, B, C pemalar. Okey, ini ialah perkali bagi X kuasa 2. B ialah perkali bagi X dan C ni dia tak ada perkali apa-apalah. Okey. Dan A tak boleh sama dengan kosong. Okey, kenapa A tak boleh sama dengan kosong? Nanti kuasa 2 tu tak ada function. Ya betul. Pandai siapa yang bercakap ni. Okey, AX kuasa 2. Kalau tak nanti dia akan jadi, kalau kosong ni maknanya dah tak ada lah. Dia kosong, dia akan jadi BX tambah C. Kalau dia jadi BX tambah C, dia jadi persamaan apa? Kalau tak ada X kuasa 2, maksudnya dia jadi persamaan linear. Okey, persamaan linear ialah persamaan garis lurus. Okey? Jadi bukan lagi jadi persamaan ungkapan kuadratik. Okey? Jadi kita lihat seterusnya. Ni contoh. Kalau kita lihat kat sini antara ungkapan kuadratik, dia bagi yang ni X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Okey, yang kuasa tertinggi dia adalah X lah. Kalau kat sini negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. Itu ungkapan kuadratik tak?
Negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. Ni ungkapan kuadratik tak? Ya. Ya, kenapa? Ungkapan kuadratik. Ya. Sebab dia kalau ada- negatif pun dikuasakan 2. Ya. Boleh. Dan boleh ke guna Y ke apa ke? Boleh Boleh. maksudnya dia tak semestinya X. Boleh. Asalkan dia punya pemboleh ubah unknown dia yang kita tak ketahui tu hanya satu huruf sahaja. Dia tak boleh ada banyak huruf. Kalau yang sebelah ni dia gunakan M. Okey, yang sebelah ni lagi satu dia gunakan N. Tapi masih kuasa N. 2 dia tertinggi. Okey, kita lihat contoh 1. Kita lihat contoh 1 kat situ dah ada jawapan dalam buku teks pun dah ada. Okey, 2x kuasa 2 tambah 5. Ini adalah Ungkapan ungkapan kuadratik. kuadratik. Yang B, Kuadratik. kenapa bukan ungkapan kuadratik kalau B ni? Sebab Sebab kuasa kuasa 3. Sebab dia kuasa 3. C, kuasa 3. Kuadratik. Bukan. bukan. Kuasa Kenapa? 3. Pemboleh Ada 2 pemberi upah. Ya, ada 2. Dia ada 2 huruf kat situ. Jadi dia tak boleh. Okey, yang D, Ungkapan. Ungkapan kuadratik. ungkapan. Walaupun tak ada B atau tak ada C, tapi dia ada kuasa 2. Dia tak kisahlah dia tak ada B dan C. X. Okey, yang E, ungkapan. Kuadratik. Bukan. Bukan. Okey. Kalau awak perhati kat sini kat bawah ni ada X kuasa 2. Kita nak jadikan dia punya kuasa tu yang tertinggi adalah kita ada X. Ada apa? Bentuk dia mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau ada kat bawah dia X kuasa 2, kita kena jadikan bawah ni tak ada X. Jadi bila macam tu awak kena darabkan dia dengan X kuasa 2 supaya semua nilai bawah tu tak ada X. Dia akan jadi 2X kuasa 4 tolak 3. Betul tak? Jadi dia punya kuasa tinggi dia dah 4. Kalau yang sebelah F ni macam mana? Bukan. Bukan. Ya? Bukan. Bukan. Sebab kuasa Okey, dia bukan bukan ni nombor sebab bulat. ada X kuasa 1/2. Ya. Okey. Sekejap Sekejap komen. Okey, sekejap kata ada komen. Komen apa? Saya tak nampak. Macam mana nampak komen? Ada komen ni? Yang Apa komen in-call kawan message awak? tu. In-call message. Ya? In-call message. In-call message. In-call message. Sekejap. Mana? Tak nampak saya. Suara sekat-sekat. Suara saya tak berapa jelas Dia kadang-kadang. Kadang-kadang je. Kadang-kadang je. Kadang-kadang sekat-sekat. Maksudnya awak tak dengar saya bercakap ke macam mana? Dengar cikgu dengar. Dengar. Dengar lagi, Tapi boleh dia dengar. dia cuma sekat-sekat sikit. Tersangkut-sangkut. Sangkut. Alamak, macam mana saya nak membetulkan dia? Tak apa, cikgu dah okey dah ni. Boleh. Sebab ada maklumkan kata, okey saya cubalah. Cuba yang saya boleh. Okey. Sekejap. Sebentar. Mana? Tak payah pakai dulu lah. Okey. Okey lah, saya teruskan sebab anak saya beritahu ada yang tak, dia nak minta pakai ini. Tapi tak boleh lah. Okey, saya sambung Baik, cikgu. Terusnya.
Okey, kita lihat sama-sama ransangan minda 2. Okey, ini muka surat berapa ransangan minda 2? Muka Ke surat surat 4. Okey, kalau kita lihat sama-sama dekat sini ransangan minda 2, menyatakan nilai A, B dan C dalam suatu ungkapan. Okey, contoh ungkapan yang dibagi untuk A. Kalau kita perhatikan dekat sini, okey, 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Jadi apakah nilai A? Nilai A adalah perkali bagi 2. 2. Okey, nilai B adalah perkali bagi X. Kita ambil sekali negatif. Negatif Dan 3. Betul. Dan nilai C adalah 1. kita lihat untuk B. Apakah nilai A? 1. 2. Mana datang 1? 2. Okey, apakah perkali bagi X kuasa 2? 2. Jadi apakah perkali bagi X kat sini? Sifar. Okey, dan apakah C? Negatif 4. 4. Negatif 4. Okey, jadi betul? Bagus. Kita lihat C pula. A 1/2. 1/2. 2. 5. 5. Negatif 3/2. 3/2. 2. Betul? Okey, untuk nilai untuk D pula, apakah nilai A? Negatif X. Negatif? 1. Ya, negatif 1. Kita jangan ambil X, kita ambil perkali bagi X sahaja. Perkali bagi X kuasa 2. Okey, D apa? 1. Sifar. Okey, E? A negatif Negatif 1. 1. Negatif 1. B? Negatif 3. Negatif 3 dan C? Negatif 9. Negatif 9. Okey, ni tak ada masalah insyaAllah. Okey, tak apalah kita go through satu-satu. Okey, F pula. Apakah nilai A untuk 1/2 X kuasa 2 ni? 1/2. 1/2. B? Sifar. Sifar. Okey, kita lihat bagaimana anda menentukan nilai A, B dan C? Macam mana nak tentukan nilai A? Kalau A tak boleh A adalah sifar. perkali bagi A tak boleh sifar. Dia kata macam mana nak tentukan nilai A, B dan C daripada ungkapan kuadratik? A perkali bagi A X. adalah perkali bagi X kuasa 2. B adalah perkali bagi X. dan C dia tak ada perkali apa-apalah. Okey. Jadi ungkapan boleh ditulis dalam bentuk dengan ni dengan syarat A tak boleh sama dengan sifar. Kenapa kita letak syarat? Supaya ungkapan kuadratik lah. Dia tak, jangan dia jadi ungkapan lain Okey. A ialah perkali bagi X kuasa 2. B adalah perkali bagi X dan C ialah pemalar. Jelas? Pemalar. Ada Jelas. pertanyaan? Tiada. Dia kata mengapa A dan B disebut perkali dan C disebut pemalar? Sebab C tak ada jawapannya? X. Ya, sebab C tak ada perkali bagi apa-apa. Jadi dia sebut C itu sebagai pemalar. Pandai awak Okey, dah boleh lah ni. Dia kata 4 matematiknya dah bagus kan ni. Okey, menggunakan buku yang awak ada, saya dah pesan suruh sediakan buku, betul? Betul. Praktis sendiri 1.1A. Jawab nombor 1 kalau awak lihat ni, awak tak perlu salin soalan. Awak tuliskan tajuk dia praktis sendiri 1.1A. Kemudian awak terus saja nombor 1, contohnya jawapan A. Okey, dia kata tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Awak just ambil A, kemudian awak letaklah X kuasa 2 tolak 5. Jadi awak tulis dekat situ jawapannya, adakah ungkapan kuadratik atau bukan? Jadi awak tulis kat sebelah dia ungkapan kuadratik. Boleh? Boleh. Jadi awak kena buat nombor 1 dan nombor 2. Tak perlu salin soalan, just pastikan tajuk praktis sendiri 1.1A tu awak buat. Okey, berapa minit awak perlu buat untuk ni? Saya bagi awak sekejap aje lah.
Awak buatkan dalam buku tu dengan cepat dalam masa 5 minit. Boleh? Simple aja ni. Boleh. Buat sekarang. Buat sekali nombor 2, tentukan nilai A, B dan C. Sekejap sahaja. Ini contoh, awak boleh buat. Nanti awak buat untuk nombor 2. Okey, A, awak terus buat 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 1. Kemudian A sama dengan 2, B sama dengan negatif 5 dan C sama dengan 1. Sekejap je. Kalau bukan ungkapan kualitatif untuk nombor 1 tu, awak beritahu kenapa.
Okey, Assalamualaikum. Semua dah siap? Dah cikgu. Okey, dah. Saya ada buatkan untuk kehadiran pola, gunakan poll. Nanti awak tengok dekat Telegram, tolong isikan kehadiran Boleh? Boleh cikgu. Okey. Ikut kelas. Pastikan jangan masuk kat kelas lain. Ada 4 kelas tu yang saya dah masukkan kat situ. Nanti awak isikan. Okey, kita lihat seterusnya. Kita dah selesai praktiskan diri 1.1. Kita tengok, lihat apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu. Apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu? Jadi apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Kemudian kalau kita lihat dekat sini, ungkapan kuadratik kat bawah ditulis bentuk dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, apa perbezaan yang awak nampak? Apa perbezaan ungkapan dengan fungsi kuadratik? Boleh nampak perbezaan dia? Fungsi ada fx. Ada persamaan fungsi kuadratik dia ada fx sama dengan kalau ungkapan dia macam tu sahaja dia tak ada persamaan. Boleh? Jadi kalau Boleh. ditanya macam mana nak tulis ungkapan, awak tahulah bentuk ungkapan dan macam mana bentuk fungsi, awak boleh tuliskan bentuk fungsi. Okey, kita next, kita pergi ke muka surat seterusnya. Muka surat 6. Rangsangan minda 3 pula. Okey, mengenal fungsi kuadratik sebagai fungsi sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, awak ada pembaris kat situ? Pada awak ada pembaris tak? Ada. Okey. Ada. Langkahnya yang pertama dia kata berdasarkan graf fungsi fx di bawah, lukis satu garisan selari dengan paksi X pada graf B dan C seperti contoh A. Okey, contoh A ni dia dah bagi ada kalau awak perhatikan dekat sini, bila dia letakkan pembaris kat sini, awak akan dapat dua nilai. Ni nilai X ke nilai Fx? Awak akan dapat dua nilai ni, awak baca pada apa? Pada X. Okey, maksudnya ada dua nilai X dan nilai Fx awak cuma ada satu. Ini dia baca kat atas ke kat bawah ni pembaris ni? Saya rasa dia baca pada 4 nilai sebab dia tanda kat sini. Okey, saya salah ni Saya salah tanda. Pembaris tu dia nak yang atas bukan yang bawah. Pergi ke sebelah pula dia. Sekejap Okey, maknanya pembaris ni sebelah atas maknanya nilai Fx ni ada berapa? Fx adalah 4. Kemudian bila awak buat garisan, ada berapa garisan persilangan kat situ? Titik persilangan ada berapa? 2. Ada 2. Okey, kalau awak baca dekat situ boleh baca tak Awak nampak? Boleh nampak ke? Dia punya bacaan dekat situ berapa? 4. Titik dia adalah 4. 4. Okey, satu lagi ialah negatif 1. 4. Itu dia dah bagi. Okey, sekarang cuba awak pula guna pembaris awak letak pada nombor yang senang nak baca lah. Contoh awak ambil pada 6 lah. Kita cuba B, 6 sorry. Yang B tu awak letak pembaris awak pada 4. Okey, cuba awak dapatkan titik persilangan. Kalau tak 4 boleh juga pada 2. Mana yang senang baca lah. Jangan susah-susah, nanti susah awak nak dapatkan nilai. Okey, kalau awak letak pada 4, berapakah nilai bilangan titik persilangan ada berapa kalau letak garisan pembaris awak pada 4? 2. Okey, apa koordinat dia? Cuba baca. Nampak tak? Boleh baca tak? Koordinat yang pertama? 1, 4. 1, 4. Okey, koordinat yang kedua? 3, 4. 3, 4. 3, 4. Okey, cuba kita lihat pula C. Okey. C awak nak letak pada mana? Pada 2 lah 2. Cuba buat letak pada 2 pembaris awak.
okey, pada 2. Saya buat garisan tak betul-betul lurus tapi tak apa, buat guna pembariskan. Okey, apakah bilangan titik persilangan dia? Berapa bilangan titik persilangan? 2. Ada 2. Okey, kemudian apakah koordinat yang pertama yang awak dapat? Kosong. 0 sifar 2. Sifar 2. Sifar 2. 2. Okey, satu lagi? 3 2. 3 Dua. 2. Okey, bagus. Okey. Jadi daripada apa yang awak buat ni, apa yang awak dapat rumuskan? Okey, apa kaitan koordinat X dengan koordinat Y pada kedua-dua titik persilangan? Kalau awak perhatikan, apa yang awak boleh perhatikan? Ya? Okay, kalau kita katakan fx ni adalah sebenarnya, x ni apa? X ni kalau awak belajar masa admit hari tu, x ni adalah objek kan? Image. Objek. Objek. Okey, fx ni apa? Image. Image. Okey, bermakna awak ada berapa objek kat sini awak dapat bila persilangan kat sini? Ada berapa objek? Ada 2. 2 objek dengan satu image yang sama. Ini image awak 4. Awak ada 2 objek kat sini. Kalau awak lihat kat sini, image awak adalah 4. Objek awak adalah 4 dan negatif 1. Boleh nampak? Ini awak dah belajar admit hari tu. Kalau awak tengok dekat sini, awak lihat. Okey, 2 yang Cikgu Syifin sebut apa? 2 rumah, 2 surat post kepada 1 rumah. Betul? Betul. Jalan. Maksudnya 2 objek, 1 image. Yang ini adalah X, Y ini adalah fx lah. Kita boleh juga tulis fx atau kita boleh juga sebut sebagai y. Boleh? Y. Boleh tak? Boleh. Okey. Kalau awak lihat kat sini, apakah jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ni? Kesimpulan kat bawah ni, apa dia kata? Banyak. Hubungan banyak Kepada 1. satu. Jadi ini yang kita buat tadi, aktiviti tadi nak tunjuk bahawa dia punya hubungan adalah banyak kepada 1. Boleh? Boleh. Dah boleh kita pergi kepada yang seterusnya? Boleh. Rangsangan minda 4. Rasa senang sangat kan? Setakat ni macam tak ada apa-apa yang begitu mencabar, betul? Senang. Betul. Okey, kita lihat pula rangsangan minda 4. Rangsangan minda 4 ni nak apa? Mengenal pasti dan memerihalkan hubungan antara nilai A dengan bentuk graf satu fungsi kuadratik. Kalau awak lihat dahulu langkah, awak lihat kat sini, awak nampak apa bentuk dia? Satu graf di sebelah bawah ni, okey, yang ini bentuk dia apa? Bentuk masam. 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 Yang ni bentuk? Senyum. Senyum. Okey, jadi apa agaknya nilai A yang menjadikan bentuk dia masam atau bentuk dia senyum? Tahu? Nilai negatif atau positif. Negatif Masam tu atau negatif. positif. Jadi kita dengan cepatlah kita cuba masukkan nilai. Ini tadi X kuasa 3 yang kita dah buat. Kita lihat. Kita cuba. Okey, bagi saya persamaan ni positif yang awak nak untuk kita buat graf supaya kita nak nampak nilai dia. Bentuk dia. Okey. Apa kita nak letak? A dia contoh 6 lah 6. 6 ni positif ke negatif? Positif. 6 X kuasa 2. Ini paksi dia. Ni dia. 6X kuasa 2. Okey, awak lihat dekat sini 6X kuasa 2. Kalau saya letak dia punya bentuk dia, mana graf dia hilang nak. Okey, ni 6X kuasa 2. Kalau saya letak tak ada 6. Kenapa dia lari? Kalau saya letak dia tak ada 6 saya letak dia delete. Awak nampak apa nak awak nampak perubahan? Makin besar. Dia makin Besar besar. sikit. Kalau saya letak kat depan dia 100.
Makin kecil. Makin kurus. Maksudnya dia punya lengkungan tu makin Kecil. mengecil. Betul? Betul. Okey, kalau kita letak apa yang kita nak nampak supaya ni. Saya letak 1 bahagi 100. Apa jadi? Makin besar. Besar. Apa kesimpulan awak nampak? Ni yang saya tunjuk kalau saya letak kat depan dia perkali untuk A. Apa kesimpulan agaknya? Semakin besar. Perkali bagi X kuasa 2, kalau saya letak nombor besar dia jadi apa? Dia punya bentuk kembang dia tu. Bentuk dia jadi kurus. Kecil. Semakin menguncuk. Maksudnya kalau saya letak nombor tu A tu makin kecil, dia Makin akan besar. jadi Besar. Okey, sekarang kita letak pula dekat depan dia negatif. Tadi masa positif dia senyum Betul? Betul. Kalau saya letak negatif dia jadi Masa. Masa. Okey. Jadi daripada sini awak nampak kesimpulannya kalau A itu lebih besar daripada kosong, grafnya adalah kalau yang ini masam ni adalah A lebih besar atau lebih kecil daripada kosong? Lebih kecil. Kecil. Kalau senyum ni A Lebih besar dari daripada sifar. kosong. Ni kita tulis A macam ni lah. Okey. Dia kata apa kaitan antara nilai A dengan bentuk graf? Kita lihat apa dia punya kalkulasi kat sini. Hasil daripada rancangan bidang 4 didapati bahawa graf fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, A tak sama dengan kosong. Terdapat 2 bentuk graf iaitu bentuk senyum. Okey, bila A lebih besar daripada kosong dan bentuk masam bila A lebih kecil daripada kosong. Boleh? Setakat ni ada masalah tak? Tak Tak ada. Boleh Okey, kita lihat seterusnya ada nota kat bawah. Apakah titik maksimum atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik? Apakah titik maksimum atau titik minimum? Okey, kalau kita lihat kat sini, masa graf dia senyum, titiknya minimum atau maksimum? Masa graf senyum. Okey, titiknya berada di bawah maka dia adalah minimum. Minimum. Masa graf masam, Maksimum. titiknya berada di bawah tu ke atas? Atas, maka dia adalah Maksimum. Okey. Jadi kesimpulan dekat sini dia bagi bagilah lakaran graf fungsi kuadratik dengan kadar A lebih kecil daripada kosong atau negatif, maka dia dapat titik maksimum. Negatif maka grafnya masam. Okey, bila dia positif lebih besar daripada kosong, maka titiknya adalah minimum. Kena ingatlah. Dia akan sentiasa dalam peperiksaan akan ada banyak yang gunakan inilah. Maksimum, minimum, cari titik maksimum, minimum, apa tentukan titik apa jadi awak kena tahu. Okey, rangsangan minda 5 pula. 5. Okey. Rangsangan minda 5 tujuan kita nak meneroka titik maksimum atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik. Okey, kita nak lihat dekat sini ada persamaan yang dibagi. Okey. Kalau awak lihat dekat sini persamaan A. Kat sini dia ambil nilai A. Apa nilai A? Negatif 1/2. Bentuk graf dia, macam mana dia tahu bentuk dia masam atau senyum? Sebab Negatif. Dia. Okey, A negatif. Positif negatif. Kemudian koordinat dia negatif 4, 10. Macam mana dapat negatif 4, 10 ni? Ini yang dia guna tu lah dia gunakan geometrik, perisian geometrik dinamik lah ni, iaitu perisian yang saya ni lah. Maksudnya dimasukkan nilai. Okey, saya masukkan nilai, kita tengok sama-sama apa dia punya nilai minimum atau maksimum. Okey, persamaan yang pertama tadi ialah ni sebelum persamaan. Okey, saya typekan negatif 1 bahagi 2/2 X kuasa 2. Kita nak tengok apakah minimum atau maksimum titik dia. Tolak
4X tambah 2. Okey. Jadi kita tengok apakah titik dia kat sini. Kita ambil letak kat situ. Okey. Apa titik dia? Negatif 4, Betul 10. macam yang diberi kat situ. Betul. Betul Okey. Sekarang kita semak pula. Sebelum tu kita terus masukkan B. Okey, X kuasa 2. Nilai A dia apa? X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Nilai A 1. A dia 1. Bentuk graf dia? Senyum. Senyum. Okey, tu awak dah boleh isi awal-awal. Okey, nak tahu titik dia, kita check gunakan aplikasi ni sekejap. Apa asal tak dipadam ni? Okey, jadi dia punya persamaan dia ialah X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Okey, kita lihat sama-sama apa titik minimum dia. Okey, apa titik dia? 2, negatif 1. Negatif 1. Okey. Ini senang lah sebab saya gunakan perisian. Okey, 2 negatif 1 dah dapat dan satu lagi kita masukkan. Okey, awal-awal kita tengok. Ni nilai A dia apa? Untuk C? Negatif 2. Negatif 2. Bentuk graf dia? Masam. Masam. Kita nak tahu apakah titik minimum dia? Negatif 2x. Sebenarnya ada kaedah kita boleh kira untuk dapatkan titik minimum, tapi awak belum belajar lagi. Tak apa, kita gunakan dahulu perisian yang dia bagilah. Tambah Cikgu, 1. negatif Ya 2x saya. kuasa 2. Negatif 2x kuasa 2. Terima kasih. Okey. Maka kita dapat titik maksimum, iaitu Negatif negatif 1, 1, 3. 3. Okey. Ni kalau misalnya awak ni, awak ada handphone, awak boleh juga gunakan, awak scan imbas code tu, QR code, dan awak boleh cuba untuk lihat. Ini awak boleh gunakan macam-macam persamaan lah untuk awak tengok. Okey. Kita sambung lagi seterusnya. Okey, daripada aktiviti ni kita nak lihat apa kaitan antara perbincangan kat bawah tu. Apa kaitan antara nilai A dengan titik maksimum atau titik minimum? Okey, apa yang awak boleh simpulkan? Apa kaitan nilai A dengan titik maksimum atau minimum? Siapa boleh sebut? Tak ada, senyap je ni. Kalau Maknanya awak dapat, ya apa dia? Saya dengar suara tadi. kalau nilai A kurang daripada sifar, dia titik maksimum. Okey, betul. Dan satu lagi, kalau A? Kalau A lebih daripada sifar, dia titik minimum. Ya, betul. Itu yang kita nak lah. Hasil daripada rangsangan 5, kita dapati bahawa bila A lebih kecil daripada sifar, kita dapat titik maksimum. Kita dapat titik minimum bila A lebih besar daripada sifar. Okey, kemudian apakah paksi simetri suatu graf fungsi? Dekat bawah, kita sambung lagi. Apakah paksi simetri satu graf fungsi kuadratik? Macam mana kita nak cari paksi simetri? Kalau lihat dekat sini, awak punya graf kuadratik dia mesti bentuk dia adalah sebenarnya kalau kita tengok kiri dan kanan adalah sama. Maka paksi simetri adalah garisan yang membahagikan titik maksimum ni. Dia selari dengan paksi Y, garisan ni, dan dia akan memotong paksi X pada betul-betul titik maksimum tegak. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Jadi maknanya dia akan memotong titik minimum atau dia memotong titik maksimum. Itu adalah paksi simetri. Kalau awak lihat dekat sebelah kanan ni, paksi simetri, ini awak dah pernah belajar ke belum? Dia kata memori saya ni. Paksi simetri ialah garis. Paksi simetri ialah garis lurus yang membahagikan suatu bentuk geometri atau objek kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Okey.
Macam sebelum ni kalau dah belajar bentuk segi empat, maka paksi simetri dia memotong sebelah kiri dan kanan sama. Sama. Jadi kes ni lengkungan pun samalah. Paksi simetri adalah garisan yang memotong kiri dan kanan tu sama besar. Boleh? Boleh. Kita nak lihat celik minda sikit Okey, kita lihat celik minda ni, awak kena ingat lah. Persamaan paksi simetri, graf fungsi kuadratik diberi oleh X sama dengan negatif B per 2A. Faham tak? Ini persamaan paksi simetri graf fungsi diberi juga oleh persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Okey, cuba kita tengok persamaan sebelah sekejap. Kalau kita ada kat sini, persamaan A ni kita ambil negatif 4. Ni ada pecahan, nanti susah sikit. Kita ambil yang bawah lah. Okey. Kita ada X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Jadi persamaan ni kita boleh dapat paksi simetri ni iaitu X sama dengan negatif B. Apa negatif B? B dia apa? Negatif 4. Negatif 4 per dengan 2A. A dia apa? 1. Dia 1. Satu. Maka dia punya paksi simetri adalah X sama dengan negatif dia positif, 4 per 2 adalah 2. X sama dengan 2 dia punya paksi simetri dia. Boleh? Boleh. Jadi Boleh. untuk cari paksi simetri kita boleh gunakan persamaan fungsi yang diberi, fungsi kuadratik. Inilah salah satu cara nak kira dia lah. Okey, kita pergi seterusnya boleh? Dah pukul 10.10 dah. Boleh. Awak nak rehat dulu ke? Nak pergi toilet ke apa? Sebelum kita pergi ke seterusnya. Rangsangan minda 6. Perlu rehat ke? Perlu tak? Saya nak terus saja. Tak perlu Okey. Kalau nak take 5, boleh take 5 lah. Okey, kita sambung rangsangan minda 6. Melukis dan mengenal pasti paksi simetri graf fungsi kuadratik. Okey, dengan menggunakan pembaris, lukis paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Seterusnya, tulis persamaan paksi simetri berkenaan seperti dalam A. Okey. Dia bagi A garisan lurus yang memotong, okey, memotong paksi memotong titik minimum ni dekat sini dia baca dia punya nilai pada potongan ini adalah 1, X dia 1. Maka kat sini X sama dengan 1. Okey, cuba awak buat untuk yang B pula. Awak gunakan pembaris, tak payah conteng lah. Awak letak pembaris, awak tengok. Paksi simetri tu sama dengan berapa? Negatif 1. Negatif 1. X sama dengan negatif 1. Mesti persamaan tu ada tulis X sama dengan dia punya persamaan paksi simetri. Okey, sebelah lagi. X sama dengan 1. Okey, apakah hubungan, kita lihat perbincangan kat bawah. Apakah hubungan antara paksi simetri graf fungsi kuadratik dengan paksi Y? Apa hubungan paksi simetri ni? Okey, paksi simetri ni apa hubungan dia dengan apa tu? Paksi Y. Apa hubungan dia dengan paksi Y? Awak tengok. Apa hubungan dia? Dia selari. Ya, garisannya selari. Selari. Okey, kita lihat soalan nombor 2 pula. Perbincangan 2. Apakah hubungan antara paksi simetri graf fungsi kuadratik dengan kedudukan titik maksimum atau titik minimum? Apa hubungan dia? Titik persilangan. Titik persilangan. Ialah maksudnya paksi simetri ni melalui titik maksimum dan titik minimum. Maksudnya paksi simetri dia lalu. Dia memintas, dia menyilangi, bersilang. Kalau nak kata awak sebut bersilang pada titik minimum atau titik maksimum. Okey, hasil ada masalah tak? Boleh terima? Boleh. Simple aja. Ni macam main pula kita. Okey, hasil daripada
Rangsangan 6 didapati bahawa paksi simetri bagi satu graf fungsi adalah selari dengan paksi Y. Okey, selari dengan paksi Y dan melalui titik maksimum atau titik minimum. Jadi secara generalisasi, Allahu Akbar. Setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri. Okey, dia ada satu je paksi simetri. Dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Okey. Ini paksi simetri kita tulis sebagai X sama dengan H. H ni apa-apalah nombor yang memintas pada paksi X tu. Boleh? Boleh. Boleh. Titik minimum ni, biasanya titik minimum kita tulis HK. H ni lah dia punya paksi apa? Simetri. H ni adalah nilai X lah yang memotong pada paksi simetri. Ni H yang saya bulatkan tu H. Okey, kalau dekat sini M, maka paksi simetri adalah X sama dengan M. Jelas tak? Awak ada titik, tahu ada titik 2, 1. Jadi apa persamaan paksi simetri dia? X Kalau sama awak ada titik 2, 1. 2. Maka dia adalah 2. jangan sebut 2, awak kena sebut X sama dengan 2. 2. Kalau saya ada negatif 3, 4, X sama dengan maka persamaan, 3. ya betul, X sama dengan negatif 3. Tu 3. walaupun dia tak bagi, kalau dia bagi titik, awak dah senang lah nak cari paksi simetri. Okey, jelas ya? Jelas. Dah sampai ke kerja awak. Kita nak buat praktiskan diri 1.1b. Okey, macam tadi juga. Tak payah salin soalan lah. Just awak buatkan soalan nombor 1. Apa bentuk dia? Awak tuliskan nombor 1, persamaan dia. F X sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Maka sebelah dia awak buatlah sama ada dia senyum ataupun masam. Buat salah satulah apa jawapan dia. Boleh? Praktiskan diri 1.1b dalam masa 5 minit pun simple aja. Baik, cikgu. Buatkan sekarang. Ada nombor 1, 2, 3. Awak buatkan. Okey, saya bagi 5 minit untuk siapkan 1.1b. Sambil-sambil tu awak isikan kehadiran dekat Telegram. Baik, cikgu. Jangan lupa tuliskan praktiskan diri 1.1p.
Okey, rasanya dah tak banyak kan? Okey tak? Dah siap ke belum? Dah. Dah. Okey, ni sebab soalan ni tak susah. Yang apa? Yang untuk nombor 3 tu awak just buat bentuk aje lah. Kemudian lakar sikit, kemudian letak titik minimum maksimum dia lah. Titik minimum atau maksimum. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Mana saya punya rangsangan? 1.1b, sorry. Saya pula yang tersalah muka surat. Okey. Okey, kita sambung lagi. Apakah kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c? Okey. Kalau awak lihat dekat situ, kita ada nilai A terhadap bentuk graf A berubah. Ni tadi saya dah buat secara tak langsung tadi. Bila kita buat nilai A kecil, kalau awak lihat dekat awak punya rangsangan minda 7 tu, graf yang pertama tu, kalau kita lihat kat sini, nilai A kat sini 0.8 dan nilai A yang sebelah kanan ni ialah negatif ke positif? 3.2. Jadi kalau awak lihat kat sini, yang mana kecil dia punya nilai A? Kiri ke kanan? Kanan. Nilai A yang kecil kiri ke kanan? Nilai A. Kiri. 0.8 dengan 3.2. Okey, sebelah kiri nilai A dia kecil. Okey, dan awak lihat dia punya kelebaran. Bentuk kita panggil lengkungan tu, senyum tu lebih besar. Tadi kita dah cuba kan? Boleh ingat lagi tak? Jadi kalau A dia besar, maka dia makin kecil dia punya, kita nak sebut apa? Apa kita panggil lengkungan tu lebih kecil, atau kita nak sebut apa? Apa sebutan yang sesuai? Apa yang disebut kat situ? Lebar, lengkuk graf dan satu lagi semakin kecil. Kita sebut lengkuk graf lah. Dia disebut kat bawah ni. Hasil daripada rangsangan ni. Saya tak perlu lukis lagi lah Saya tak perlu ambil saya tak perlu pergi pada untuk lukis. Sebab tadi dah secara tak langsung saya dah buat dah jadi kita tengok hasil daripada rangsangan minda 7. Didapati bahawa nilai A menentukan bentuk graf. Bagi graf fungsi kuadratik bila dia ax kuasa 2 tambah bx tambah c, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik, dan kalau dia semakin besar nilai dia akan jadi semakin kecil. Okey. Ni saya rasa kita boleh cepat sikit lah. Kita pergi seterusnya rangsangan minda 8. Okey. Dah bersedia tak dengan rangsangan minda 8? Okey, mengenal pasti kesan perubahan nilai B terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kita cuba kekalkan A dan C, kita akan ubah-ubah B. Dan kita lihat apa jadi pada graf kalau misalan persamaan kuadratik tu kita ubah pada nilai B dia. Okay, kita cuba pada gunakan demos ni balik. Okey. Kita lihat dekat sini, kita nak gunakan graf ni ke kita nak guna graf yang simple? Persamaan apa yang kita nak letak? Kita letak x kuasa 2. Okey, kemudian tambahkan dengan, contohlah kita letaklah 5x. 5x tambah dengan 3. Kita samakan lah. Kalau awak lihat dekat sini, kita cuba ubah. Kita tengok dulu. Apa jadi kalau kita ubah 5 ni jadi negatif 5? Apa jadi? Dia ke kanan. Dia ke kanan. Okey, kita cuba semula. Tadi dia positif 5.
Okey, dekat sini. Kiri. Kemudian dia positif 5 di sebelah kiri Kemudian dia negatif 5. Dia jadi sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey. Ini kalau dia bentuk dia macam ni Cuba kita lihat kalau dia negatif. Kalau dia negatif, mana pula dia punya ni? Okey. Kalau dia negatif, okey, dia tolak 5 dia berada di sebelah Kiri. Kiri. Kalau dia positif, dia ada di sebelah Kanan. Kanan. Okey, kalau saya ubah-ubah B ni maksudnya apa? Apa kontrasinya? Nilai B tu ubah kedudukan paksi dia pada X. simetri. Dia berubah. Dia punya paksi simetri dia berubah, titik maksimum dia berubah atau titik minimum dia berubah. Kalau misalnya kita lihat, okey, kita lihat nak lagi ke beberapa contoh? Kita lihat teruslah konkluzsinya. Kita lihat apakah hasil daripada rangsangan bintang 8 didapati bahawa nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Maksudnya paksi simetrinya akan berubah. Okey, kita lihat apa generalisasinya. Bagi graf fungsi kuadratik, dia kata jika A lebih besar daripada kosong, perhatikan kemudian B lebih besar daripada kosong, A lebih besar daripada kosong, B lebih besar daripada kosong, paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Dia akan berada di sebelah kiri. Paksi simetri berada di sebelah kiri. A lebih besar daripada kosong, B lebih kecil daripada kosong, paksi simetri berada di sebelah kanan. Kalau B ni sama dengan kosong, paksi simetri pada paksi Y. Okey, boleh kita nak cuba tak lagi? Kita tengok. Kita cuba lagi lah Cuba kita lihat kalau ini tak ada. Kalau ini kosong Okey, mana paksi dia? Betul tak? Paksi simetrinya pada Y. Betul. Okey. Tadi dia kata kalau X positif, okey, kita letaklah nilai 2X. Ada nilai. Tambah. Kalau dia positif, dia berada di sebelah kiri, betul? Paksi simetri? Betul. Betul. Kalau dia negatif, dia berada di sebelah kanan. Kanan. Ya, ini untuk A dia juga positif. Kalau A dia negatif, paksi simetrinya berada di sebelah kiri bila dia negatif. Betul tak? Maksudnya berlawanan. Kalau tadi A lebih besar daripada kosong, bila dia positif yang dia berada di sebelah kiri. Betul? Dia berada di sebelah kiri paksi Y. Sekarang dia terbalik. Okey, jadi kalau dekat sini dia tambah, dia akan berada di sebelah kanan. Ini awak boleh cubalah. Boleh cuba-cuba kalau awak guna handphone, awak boleh cuba scan dan awak boleh cuba masukkan nilai. Okey, untuk kes A lebih kecil daripada kosong iaitu graf masam lah. Maka awak akan dapati bila B lebih besar daripada kosong, paksi simetri berada di sebelah kanan. Bila B lebih kecil daripada kosong, paksi simetri berada di sebelah kiri, paksi Y. Dan kalau B sama dengan kosong, dia akan berada samalah. Berada di paksi simetri itu berada pada paksi Fx atau paksi Y. Boleh? Ini mungkin agak ni sikit lah. Tapi bila kita lukis graf daripada kita gunakan apa kita nak sebut ni? Kita gunakan apa? Perisian Perisian yang kita yang dibagi, kita boleh terus dapatlah bentuk dia. Okey,
Kita masuk rangsangan minda 9 pula. Apa jadi kalau misalan C dia pula berubah? Mengenal pasti kesan perubahan nilai C terhadap graf kuadratik. Tadi kita lihat B. Sekarang kita nak tahu apa yang berlaku kalau C tu berubah. Okey. C tu apa? Okey. Kita tengok sama-sama juga Kita masukkan. Okey, kat sini nilai C. Kalau kita lihat kat sini, titik dia apa? Apa nilai C kat situ? Sifar Kosong? 3. 0,3. Okey, kalau kita letak kat sini positif, apa beza dia? Masih lagi pintasan yang sama tak? Masih lagi titik yang sama tak nilai C tu? Masih. Kosong? 3. Okey, kalau saya buat dekat sini tolak 3. Okey, kita cari paksi dia punya ni pintasan dekat sini. Berapa ni? Kosong? Negatif 3. Kalau kita jadikan dia kat sini kat depan ni negatif X. Dia masih kosong? Negatif 3. Kalau saya ubah dekat pada perkali bagi X, ada beza juga tak? Perkali bagi X ni saya ubah contoh tambah apa tu? Tambah 10X. Okey, kita tengok sikit apa ni tempat dia ni. Okey, apa dia punya titik kat sini? Dia berubah bentuk tetapi masih kedudukannya dipintas pada Y itu pada kosong negatif 3. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Ni saya boleh besar-besar, kecil-kecilkan lah. Kalau kita nak nampak betul-betul garisan tu berada di mana, kita besarkan lagi. Kita nampaklah bahawa garisan tu memintas pada ni. Kalau pada pada negatif 3 pada paksi Y. Okey. Kita tengok apa boleh kita buat conclusion rumusan dia. Okey, perbincangan. Apa kesan nilai C ke atas graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c? Siapa yang boleh bagi kesimpulan dia? Nilai X tentukan kedudukan pintasan Y. Nilai X tentukan apa? Nilai X. C. tentukan. C. Nilai C nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Maknanya C ni adalah apa? Pintasan pada Y. Bila awak masukkan tadi, jadi inilah C. Tempat yang memintas koordinat atau titik yang memintas pada nilai Y yang nilai Y atau fx lah. C tu adalah nilai Y atau fx. Yang memintas yang dipintas oleh lengkungan tersebut. Itu adalah C. Jadi kita lihat contoh 2. Fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Okey, dia bagi dekat sini 0,4. Kalau 0,4 ni maksudnya titik ni berada di mana? Paksi Y. Penyelesaian tu ada dah berada di paksi Y. Maka nilai C ni terus kita dapat. Kita boleh dapat tak nilai C? Kita terus dapat nilai C tu adalah nilai Y lah. Nilai C adalah sama dengan berapa? C sama dengan 4. Okey, ni awak dapat lah C sama dengan 4. Okey, untuk B, dia bagi titik negatif 1, 3. Persamaan dia yang diberi kat atas ni. Okey, maka macam mana awak nak dapatkan nilai untuk C? Apa yang perlu awak buat ialah awak masukkan nilai. Okey, negatif 1 ni nilai apa? X.
Negatif 1 nilai apa? Okey, nilai X. Jadi awak masukkan dalam X yang dalam persamaan. Kemudian 3 ni nilai apa? Fx. Ya, 3 ni nilai Fx atau 3 ni adalah nilai Y. Maka kita masukkan Fx ni, 3 ni sebagai Fx tu sebagai 3. Jadi awak selesaikan, awak dapatlah C sama dengan negatif 1. Boleh? Ada Boleh. macam A ni, kalau titik A ni awak boleh direct dapat nilai C. Tapi untuk B ni awak kena buat jalan kerja kira mengira. Boleh? Boleh. Okey, kalau kat sini dia kata C, kita lihat tips dekat apa ditulis ni. C ialah pintasan Y bagi graf fungsi kuadratik. Okey, maksudnya Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Jadi C ni terus dapat sebagai pintasan kalau dia bagi lengkap lah. Contoh persamaan, kalau dia bagi Fx sama dengan 3 X kuasa 2 tambah 3. Jadi apa nilai C? 3. Apa nilai pintasan pada Y, Fx atau Y? 3 lah. Tapi kalau dia bagi contoh, persamaan ni adalah sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2x. Apa pintasan C? Sifar. Sifar. Ya, jadi C adalah sifar. Kalau tak ada C, maksudnya C adalah sifar kalau kes ini. Boleh? Daripada persamaan, awak dah tahu apa nilai C. Boleh? Okey, kita lihat seterusnya. Dah praktiskan diri dah. Okey? Ini praktiskan diri 1.1C. Awak cuba jawab untuk 1.1C. Nanti sekejap lagi, habis praktiskan diri, kita bincangkan yang awak dah jawab dan awak boleh tanda secara kendiri. Boleh? Boleh. Boleh. Kita ada 3 soalan. Okey, kita akan buat sampai ni sahaja. Memang saya bajetkan masa untuk awak buat 3 latihan ni sahaja. Nanti kita bincang. Nanti awak tanda secara kendiri. Boleh? Boleh. Bincanglah Boleh. daripada 1.1 sehingga A, B, C. Okey, jawab dalam masa lebih kurang berapa minit awak perlukan? 5 minit cukup? 10 minit lah. 10. Saya bagi 10 minit lah. Okey, sebab ada soalan yang kena kira juga ni. Okey, boleh mula jawab sekarang.
Macam mana? Okey semua? Ada masalah? Assalamualaikum. Salam. Ada. Tak ada cikgu. Okey, tak ada masalah. Dah siap ke? Dah. Dah siap. Okey. Bersama awak ada buku kerja kan? Ada. Saya nak bincang dengan awak, saya tengok macam senang sangat. Kalau misalnya kalau saya tengok ni 1.1A praktis ke diri memang senang lah. Tak ada masalah rasanya. Kalau saya tak bincang pun tak apa kan. Kalau tengok-tengok semua ni InsyaAllah awak tak ada masalah untuk selesaikan. Okey, saya nak tahu lah nanti Cikgu Kamaria akan bagi tugasan maklumkan awak lah untuk siapkan tugasan mana untuk awak punya buku kerja yang awak dah beli hari tu. Dah dapat tapi nanti pembayaran nanti pun berurusan dengan Puan Kamaria lah macam mana yang akan uruskan. Ada pada awak ke buku kerjanya? Ada. Ada. Okey, cuba awak tengok buku kerjanya ada tak berkaitan dengan, sebab saya belum dapat lagi buku kerja. Jadi cuba awak tengok muka surat mana yang ada kaitan dengan kerja yang kita belajar hari ni. Ada tak? Muka surat berapa? Okey, kalau saya tengok ni soalan praktis. Dia pun boleh kita tengok ni lah praktis 1.1A. Okey, muka surat 1 sama juga ni. Praktis 1.1B dan juga praktis 1.1C. Betul tak? Tak dengar suara saya? Betul. Ada yang tak dengar suara. Okey, jadi awak boleh buat sampai muka surat 4, muka surat 5 tu. Okay. Awak buat latihan pada buku modul versatile matematik tingkatan 4 sehingga muka surat 4 yang praktis 1.1D tu tak payah dulu. Awak siapkan tu dulu. Nanti kalau ada masalah awak boleh tanyalah. Saya rasa insyaAllah setakat ni tak ada masalah. Okay. Nanti kita baru pukul 10.52. Kalau misalnya ada apa-apa, awak boleh cakap lah. Ada apa-apa kelemahan, terlalu lambat ke ataupun rasa macam benda ni simple sangat, nanti akan datang kita buat dengan laju. Macam mana? Boleh. Boleh? Awak nak kita buat laju ke ataupun saya rasa macam benda ni simple tapi nak tunjuk jugalah. Kalau misalan macam apa kita panggil buat graf ni, kadang-kadang kita tak pada awalnya kalau saya terus dia laju mungkin awak tak nampak apa perubahan. Kalau A berubah macam mana bentuk, jadi kita gunakan kalau ikutkan kat sini kita guna GeoGebra lah, graf. Saya tunjukkan mungkin agak lambat lah nak tunjuk satu-satu tu. Tapi benda tu pada saya perlu untuk awak tengok kenapa graf tu jadi macam mana, apa berlaku kalau A berubah, negatif atau positif atau B tu berubah. Jadi benda tu awak boleh cuba sendiri. Okay?
Kalau misalnya awak boleh gunakan handphone awak. Kalau awak nak lebih jelas. Awak boleh scan dan awak boleh cuba. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak? Ya ada. Tak ada. Semua okey Tak ada. Saya harap awak tak tidur. Tak. Tidak. Ngantuk nanti. Okey. Terima kasih semua. Terima Terima kasih kasih. banyak-banyak. Terima Okey. kasih. Terima kasih. Jangan lupa siapkan tugas rumah. Terima kasih, cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okey. Jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Baik cikgu. Okey, bye. Cikgu. Bye. Okey. Baik cikgu. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.